Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini agenda awal ni. Susulan pengumuman Menteri Kanan Pendidikan tentang pemansuhan UPSR baru-baru ini. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa yang menarik nafas lega, namun masih perlu mengetahui apa itu pentaksiran bilik darjah atau PBD. Sistem pendidikan yang kita ada sekarang ini mula berubah dan tidak lagi semata-mata berorientasikan kepada peperiksaan. Jika tiada UPSR, bagaimana nak tahu prestasi anak-anak kita? Mungkin itu antara persoalan dan juga kekangan-kekangan yang perlu kita lihat, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan guru. Jadi pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan, Fakulti Pendidikan UKM, Dr. Anwar Ahmad bersama-sama saya ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Ihsan. Ya. Doktor, pertama sekali kita melihat kepada pengumuman pemansuhan UPSR dan diganti kepada pentaksiran bilik darjah PBD. Bagaimana perkara ini perlu dilaksanakan dalam tempoh ini dan apakah wujud kekangan dalam pelaksanaan yang akan berlaku ini? Baik, pertama sekali saya suka mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada KPM, khususnya Yang Berhormat Menteri Kanan, kerana membuat satu keputusan yang pada saya cukup berani untuk memansuhkan UPSR pada tahun lalu dan juga PT3 pada tahun ini dan menggantikan dengan pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Sebenarnya kalau untuk kita faham lebih luas, pentafsiran bilik darjah ni memang telah lama diperkenalkan, terutama di negara-negara maju. Malah saya fikir berdasarkan penelitian yang sempat saya buat, kebanyakan negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju telah melaksanakan pentafsiran bilik darjah mereka sejak tahun 2000 ke atas, ya. Kerana mereka sudah mengetahui bahawa pelajar-pelajar atau murid-murid ini sebenarnya mempunyai kepelbagaian dari segi pembelajaran. Ada pelajar-pelajar yang cepat belajar, ada yang lambat belajar dan ada pelajar yang memerlukan pemulihan ataupun memerlukan penambahbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang penting pada sistem pendidikan adalah memastikan bahawa semua pelajar dapat menguasai pembelajaran mereka. Jadi bila negara-negara maju mula melaksanakan pentafsiran bilik darjah, kita juga tidak mahu ketinggalan. Jadi kita mengambil masa yang agak panjang sebenarnya untuk membuat keputusan ini. Kita memulakannya pada tahun 2011 sebagai satu konsep pentafsiran sekolah. Kemudian pada tahun 2017 kita mula memperkenalkan PBD di bawah pentafsiran berasaskan sekolah ini, kerana kita telah memulakan kurikulum baru KSSM dan juga KSSR. Dan mulai tahun 2021 kita telah melakukan secara lebih serius apabila kita memasukkan UPSR dan juga PT3 ini. Dan apakah kekangan yang kita hadapi? Tentu banyak, kerana kita melakukannya dalam keadaan yang pada saya agak spontan. Sepatutnya kalau kita melaksanakan secara lebih baik, kita memulakan dengan apa yang dipanggil sebagai secara lebih teratur, iaitu memaklumkan pada tahun ini akan memasukkan PT3 dan kita memulakan PBD ataupun pentafsiran bilik darjah ini pada mungkin setahun atau 2 tahun yang akan datang. Ini memberi masa kepada guru-guru khususnya untuk membuat persiapan dari segi kemahiran mereka melaksanakan PBD. Begitu juga dengan bahagian kurikulum, dapat melaksanakan agihan kurikulum yang lebih stabil supaya murid-murid kita dapat menguasai keseluruhan topik-topik pembelajaran yang hari ini kita dapati terlalu padat. Jadi pentafsiran bilik darjah ini memerlukan beberapa ciri khusus kalau kita lihat di negara-negara maju. Antaranya bilangan pelajar dalam bilik darjah tidak boleh terlalu ramai, kerana ini akan mengekang guru untuk melakukan pemantauan ataupun pemerhatian untuk menafsir murid-murid. Begitu juga dengan silibus, tidak boleh terlalu padat kerana ini tidak memberi ruang untuk murid-murid melakukan aktiviti yang dapat menonjolkan keupayaan mereka dalam proses melakukan PBD. Jadi jika kita ingin melakukan PBD, itu satu langkah yang baik, tetapi ia harus dilakukan secara teratur, berhati-hati supaya murid-murid tidak menjadi mangsa kepada keputusan kita.
Kalau nak bercakap berkaitan dengan mangsa, mungkin kalau berlaku pun mungkin pada pelajar ataupun murid yang berada di tahun pertama dan juga kedua seperti yang dicadangkan oleh doktor, mungkin kita perlu mengambil masa setahun ke 2 tahun yang akan datang. Tapi doktor, kalau kita bercakap berkaitan dengan PBD yang berlaku secara formatif dan juga summatif ini sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran, bagaimana untuk kita memahami berkaitan dengan konsistensi guru dan juga penilai itu. Sebab mungkin kalau dululah kita belajar 1 sampai darjah 3 gurunya lain, masuk darjah 4 sampai darjah 6 gurunya lain. Mungkin ada yang beranggapan bahawa biarlah cikgu yang sama, biar dia boleh tengok sepanjang 6 tahun berada di sekolah rendah itu, doktor. Ya, betul Rizal. Itu yang saya sebut tadi. Apabila kita nak melaksanakan PBD ni, kita harus mempunyai satu sistem yang stabil. Jadi tidak timbullah isu-isu ataupun persoalan-persoalan seperti yang disebut oleh Saudara Ihsan tadi tentang bagaimana kita nak memastikan konsistensi itu, bagaimana kita nak memastikan integriti guru, kemahiran guru, bagaimana kita nak memastikan tahap penguasaan itu dapat dilakukan penambahbaikan. Ini semua proses-proses yang memerlukan kemahiran guru, latihan dan juga sokongan daripada KPM, JPN, PPD dan juga ibu bapa. Hari ini bila kita cakap tentang PBD misalnya, ramai ibu bapa yang menimbulkan persoalan sejauh mana PBD ini sebaik peperiksaan berpusat. Kerana mereka, ibu bapa mungkin tidak begitu jelas tentang konsep PBD ini. Sebab kalau kita lihat PBD ini, PBD ini adalah pentafsiran berasaskan pembelajaran. Manakala kalau dulu PT3 ataupun UPSR itu kita panggilkan pentafsiran berasaskan peperiksaan. Ini dua konsep yang sangat besar yang telah berlaku ataupun telah berubah dalam sistem pendidikan kita. Kalau kita berasaskan peperiksaan seperti mana PT3 dan juga UPSR, kita tidak begitu melihat kepada pembelajaran. Apa pun dilakukan oleh pelajar-pelajar untuk belajar, yang penting adalah mereka mesti lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Sebab itu dahulu kita mementingkan ataupun kita lihat bagaimana fenomena pusat-pusat tuition bertambah di dalam sistem pendidikan kita. Kita juga lihat bagaimana sekolah-sekolah melaksanakan program latih tubi di sekolah-sekolah semata-mata untuk pelajar cemerlang dalam peperiksaan. Jadi apabila pelajar ramai yang dapat A misalnya, itu dianggap sebagai kejayaan. Tetapi dalam proses PBD ini, yang dipentingkan itu adalah proses pembelajaran. Di mana murid-murid dilihat supaya mereka dapat melakukan sesuatu pengetahuan, kemahiran ataupun sikap baik mereka itu bertahap-tahap. Jadi kalau murid itu misalnya di tahap 1, kita ingin meningkatkan keupayaan mereka ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Dan kalau boleh ke tahap 6. Jadi berbeza antara pentafsiran berasaskan pembelajaran dahulu dengan sekarang ini pentafsiran berasaskan pembelajaran. Itu perkara yang paling besar yang harus kita faham dalam konteks perubahan ini, Ihsan. Selain daripada kesediaan pelajar-pelajar itu sendiri untuk memahami silibus dan sebagainya, bersediakah guru-guru kita yang ada sekarang ini, doktor? Kalau mungkin sebelum ini ada isu-isu berkaitan dengan bebanan dan sebagainya, tetapi kali ini 100% tumpuannya harus diberikan untuk melihat kepada perkembangan pembelajaran anak-anak dan juga pelajar di dalam bilik darjah. Bukan sahaja berdasarkan kepada subjek ataupun mata pelajaran yang diajar, tetapi berasaskan juga kepada kurikulum dan sebagainya di luar bidang yang daripada bilik darjah berkenaan. Kesediaan itu bagaimana, doktor? Baik, saya dalam perbualan dengan ramai sekali guru-guru, saya dapat melihat dengan yakin mengatakan bahawa beban guru sekarang sedang bertambah dengan banyaknya. Apatah lagi dengan pelaksanaan PBD ini, sebenarnya beban mereka sangat-sangat berat. Kalau kita lihat PBD ini dilaksanakan dalam bilik darjah yang bilangan pelajar tak ramai. Kalau kita ke negara-negara yang mengamalkan PBD, terutamanya di negara-negara maju dan sebagainya, bilangan pelajarnya sekitar 20-25 orang. Dan itu adalah bilangan sesuai untuk kita laksanakan PBD. Tetapi di Malaysia ini, kalau kita lihat sistem pendidikan kita, ada pelajar dalam bilik darjah itu seramai 30, 35, 40 dan ada kelas yang sampai 50 orang.
Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat sukar kepada guru-guru kerana PBD ini menuntut guru-guru melakukan pentafsiran semasa pembelajaran. PBD ini harus dirancang. Jadi kalau kita lihat, PBD ini akan ada 3 tahap yang guru perlu laksanakan ataupun perlu ambil perhatian. Yang pertama, tahap perancangan PBD sebelum kelas bermula, di mana guru harus mengenali siapa pelajar mereka, tahap keupayaan pelajar mereka, apakah pedagogi ataupun kaedah mengajar yang sesuai untuk pelajar-pelajar mereka dalam kelas. Dan setiap pelajar itu mempunyai tahap kebolehan yang berbeza-beza. Ini menuntut guru merancang pembelajaran yang juga wujud keterbezaan. Kemudian di peringkat kedua adalah perancangan pelaksanaan, di mana berlaku dalam bilik ajar, guru harus mengajar, pada masa yang sama juga harus memantau dan membuat pentafsiran dan perlu melihat mana-mana pelajar yang tidak mengikuti pembelajaran harus dilakukan penambahbaikan semasa dalam kelas. Tahap yang ketiga adalah apa dipanggil sebagai pentafsiran ataupun merekodkan pentafsiran, di mana selepas kelas, pakar-pakar PBD menyarankan supaya guru terus membuat rekod PBD di pelajar-pelajar mereka antara 10 hingga 15 minit selepas kelas selesai. Rekod-rekod inilah yang akan digunakan untuk tujuan intervensi dan sebagainya, tujuan penilaian dan sebagainya. Dia harus dilakukan sejurus selepas kelas selesai. Tapi kalau kita lihat, perkara-perkara ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan dalam sistem pendidikan kita. Kalau kita lihat, ada guru yang selepas kelas A, dia terpaksa masuk ke kelas B kemudiannya. Jadi dia tidak ada masa untuk melakukan perekodan PBD ini. Jadi apa yang berlaku adalah ada guru yang merekodkan pentafsiran itu pada waktu malam ataupun di hujung minggu dan sebagainya ataupun beberapa hari selepas kelas jalan. Dan rekod-rekod yang dilakukan dalam tempoh masa yang terlalu panjang dianggap sebagai rekod yang tidak begitu menjelaskan tentang pentafsiran sebenar di dalam mereka. Guru tidak ada keupayaan untuk mengingat kembali secara keseluruhan apa yang telah dilakukan dalam kelas 1 hari, 2 hari yang lalu, kerana mereka mempunyai kelas yang terlalu banyak, 8 kelas, ada yang 7 kelas 1 hari. Bayangkan beban guru yang terpaksa mereka tanggung selepas pelaksanaan PBD ini. Jadi sebab itu ramai pakar pendidikan ataupun pengkaji pendidikan, malah di kalangan beberapa negeri yang menyarankan supaya beban guru ini, terutamanya beban bukan pengajaran, tidak diberikan kepada guru supaya guru boleh memberi fokus kepada beban-beban pengajaran mereka. Mereka dapat merancang pengajaran, dapat melaksanakan pengajaran dan juga dapat merekodkan pengajaran mereka dengan lebih baik, termasuk juga rekod-rekod PBD ini. Dan juga doktor, kalau selepas PBD ini selesai contohnya di hujung tahun dan sebagainya, kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa lebih suka untuk melihat kepada nombor dan juga ranking. Perlu ke wujud ranking di peringkat bilik darjah ini? Kalau dulu ada nombor 1 mungkin sampai nombor 20 dan 25, tetapi melalui PBD ini adakah kaedah ini juga boleh mewujudkan ranking dalam kalangan pelajar di peringkat bilik darjah itu? Baik, sesuatu yang menarik Isan dalam sistem pendidikan kita yang baru diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan semasa pemansuhan PT3 ialah walaupun kita melaksanakan PBD, tetapi di hujung tahun akan ada juga peperiksaan yang sama seperti sebelum-sebelum ini, iaitu peperiksaan akhir tahun. Bermaksud bahawa walaupun kita melaksanakan PBD ini secara lebih menyeluruh, tetapi pada akhirnya akan ada juga peperiksaan yang mengukur tahap pengetahuan pelajar melalui satu sistem peperiksaan yang diadakan di peringkat sekolah. Jadi kita lihat bahawa walaupun kita sudah melaksanakan PBD, fokus kita lebih ataupun masih lagi tertumpu kepada pemarkahan ataupun markah-markah peperiksaan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ini, mungkin negara kita ini mempunyai sistem penilaian pelajar yang lebih banyak berbanding dengan negara lain, termasuk negara maju. Kalau kita lihat di negara maju, mereka kalau melaksanakan PBD, mereka laksanakan PBD sebenarnya. Kalau mereka laksanakan peperiksaan, mereka laksanakan peperiksaan sebenarnya. Tapi di negara kita, kita mengalami dua sistem. Satu sistem pentafsiran bilik darjah sepanjang tahun, setiap waktu pengajaran. Yang keduanya, kita juga ada peperiksaan yang juga harus ditanda oleh guru dan guru juga mungkin dinilai melalui peperiksaan yang telah dijalankan di hujung tahun. Jadi
pada saya ini satu keadaan yang sukarlah kepada guru-guru di saat mereka memberi tumpuan kepada pentadsiran bilik darjah yang memerlukan komitmen, pemantauan, kesedaran yang penuh semasa mengajar dalam bilik darjah. Mereka juga harus memastikan bahawa di akhir tahun pelajar-pelajar mereka cemerlang dalam akademik. Jadi saya fikir beban yang sebegini berat harus dipertimbangkan oleh KPM. Sekurang-kurangnya mengurangkan ataupun mengelakkan guru-guru daripada terlibat dengan program-program yang bukan pengajaran, berikan mereka ruang untuk memberi penuhnya perhatian mereka kepada proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid mereka di dalam bilik darjah. Doktor, ada satu lagi mungkin yang menjadi persoalan dan juga perlu penerangan daripada orang seperti doktor, khususnya apabila kita bercakap tadi berkaitan dengan PBD, iaitu pentadsiran bilik darjah, dan juga satu lagi adalah pentadsiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Bagaimana kesaling hubungan antara kedua-dua perkara ini yang perlu difahami oleh pelajar dan juga ibu bapa? Baik, PBS adalah satu mekanisme untuk kita mengukur pelajar-pelajar kita secara holistik. Selain pada PBD, salah satu elemen dalam PBS ini kita juga ada PPAJSK, jasmani dan kesihatan. Kita juga ada interview untuk psikologi, dan kita juga ada untuk kesihatan ya. Dan 4 elemen semuanya, dan keseluruhan ini dinamakan sebagai PBS. Bagi 3 elemen yang lain, ia tidak menimbulkan isu sebab ia dilakukan secara sekali atau 2 kali dalam setahun, dan ia dilakukan secara berterusan dan tidak mempunyai elemen-elemen akademik dan sebagainya. Tetapi yang menjadi isu yang mungkin ditimbulkan itu adalah PBD, kerana ia dilakukan sepanjang waktu pembelajaran. Selepas waktu pembelajaran, guru perlu merekodkan, dan proses merekodkan PBD itu juga agak rumit, mengambil masa guru-guru, dan akhirnya rekod-rekod itu apa tujuannya, itu yang ditemukan oleh guru-guru kita. Sebab segala intervensi itu pada akhirnya dilakukan oleh guru-guru juga di sekolah, bukan berdasarkan kepada rekod-rekod yang telah dihantar ke pihak atasan. Jadi PBS ini pada saya tidak menjadi isu. Begitu juga dengan ukuran-ukuran seperti ukuran kesihatan, ukuran psikologi kanak-kanak, murid-murid. Tetapi yang menjadi isunya adalah PBD. Jadi mungkin itu yang sedang berlaku di sekolah kita sekarang ni, Ustaz. Doktor, kita bercakap berkaitan dengan sistem. Tadi isu berkaitan dengan guru dan sebagainya. Ini adalah sistem. Bagaimana sistem PBD itu akan berlangsung? Perlu atau tidak guideline yang khusus? Contohnya ada deadline kepada guru-guru berkenaan, bila ia perlu disemak, bagaimana penilaian itu perlu dibuat dan sebagainya. Kalau mungkin orang seperti saya tidak tahu bagaimana sistem itu berlaku dan juga berlangsung. Tetapi adakah kita bersedia dengan sistem yang baik itu, doktor, dalam tempoh sekarang ini? Baik, kalau kita lihat kepada rekod-rekod yang ada, memang pihak KPM telah menyediakan semua dokumen yang berkaitan dengan bagaimana nak melaksanakan PBD ini. Panduannya telah disediakan, dan begitu juga dengan perkeliling-perkeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan PBD. Jadi pada saya, dari segi perancangan dokumentasi pelaksanaan PBD ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya apabila kita berbual atau berbincang dengan guru-guru, mereka menunjukkan bahawa pelaksanaan itu tidak berlaku dalam keadaan yang sebenar di sekolah. Misalnya bagaimana guru-guru nak melakukan pentadsiran, merekodkan pentadsiran. Misalnya kalau beliau mengajar 7 kelas satu hari, satu kelas 40 orang. Beliau terpaksa merekodkan pemerhatian 280 orang pelajar pada setiap hari. Dan besoknya begitu juga, dan seterusnya begitu. Itu satu keadaan yang sangat sukar dan tidak memberi keadaan yang memuaskan pada pandangan guru. Jadi pada saya yang menjadi isunya adalah isu penggubalan PBD itu, walaupun sifatnya baik, selepas kita meninjau kepada negara-negara maju,
dan kita dapat lihat keberkesanan dan juga hasil akhir kepada pelaksanaan PBD itu menjadikan pelajar itu seseorang yang lebih baik sebab mereka dipantau pada setiap kali pembelajaran. Tetapi apabila cuba dilaksanakan di negara kita tanpa mengambil kira keadaan negara kita, tanpa mengambil kira beban sedia ada guru, keadaan bilik darjah kita, infra yang kita ada dan juga silibus yang ada dalam sistem pendidikan kita, pelaksanaan PBD ini saya fikir akan menjejaskan lebih banyak kemenjadian pelajar jika tidak diuruskan dengan baik. Sebab misal saya bagi contoh, jika guru-guru pada akhirnya tidak mampu untuk menilai keadaan sebenar pelajar, misalnya sepatutnya seorang pelajar itu berada di tahap pengetahuan, tahap penguasaan yang pertama, satu, iaitu pelajar hanya tahu saja. Tapi kalau ada misalnya guru-guru yang tidak menilai dan meletakkan pada TP1 tetapi meletakkannya pada TP3, maka apa yang berlaku adalah kita tidak dapat mengesan ada pelajar-pelajar yang berada dalam keadaan yang perlukan intervensi. Dan ini akan menyebabkan pelajar-pelajar itu masuk ke kelas-kelas yang seterusnya, di tahap-tahap yang seterusnya dalam keadaan mereka tidak menguasai tahap itu. Jadi inilah kebimbangan saya. Kebimbangan saya adalah apabila kita tidak melaksanakan PBD ini dengan berkesan, akan ada murid-murid kita yang terlepas pandang dan akhirnya mereka akan naik ke tahun-tahun seterusnya tanpa menguasai tahap-tahap yang sepatutnya. Doktor, saya mohon maaf kalau soalan saya ini agak-agak surface ataupun agak-agak landai kalau ceritanya. Mungkin ini adalah mungkin pemahaman kalau sebagai ibu bapa nak tahu. Adakah PBD ini diberikan ataupun ditafsir oleh setiap guru mata pelajaran? Contohnya, kalau ada 5 mata pelajaran dalam sekolah berkenaan di peringkat sekolah rendah ini, matematik, bahasa Melayu, sains dan sebagainya, ini bermakna setiap guru berkenaan akan menilai kepada setiap murid di bawah yang dia mengajar itu, atau bagaimana, doktor? Ya, PBD dinilai oleh setiap guru mata pelajaran. Jadi bayangkan Hasan, setiap guru perlu menilai murid-murid di dalam mata pelajaran mereka dan merekodkannya, dan beberapa kali kita dapat lihat murid itu dinilai. Sebenarnya dalam pelaksanaan PBD ini pada saya, kalau kita lihat kepada amalan di negara-negara maju, kita perlu menyediakan satu laporan sahaja oleh guru tingkatan ataupun guru kelas untuk menunjukkan tahap pelajar-pelajar. Jadi itulah yang sepatutnya kita lihat. Tapi dalam amalan kita lihat setiap guru mata pelajaran perlu melakukan pentafsiran bilik darjah, dan setiap mata pelajaran mempunyai rekod-rekod mereka sendiri. Jadi saya rasa inilah perkara-perkara yang dilihat oleh guru-guru sebagai sangat membebankan mereka. Kerana walaupun tidak direkodkan, apa yang guru-guru maklumkan, walaupun mereka mungkin tidak perlu merekodkan, tetapi mereka memang tahu dalam kelas mereka murid mana yang berada dalam keadaan yang perlukan bantuan, murid mana yang perlukan pemulihan, murid mana yang perlukan pengukuhan. Dan kalau murid-murid yang bijak yang sudah berada di tahap yang lebih baik itu, mereka memerlukan pengayaan dan juga dan sebagainya. Jadi guru-guru memang dalam pengetahuan mereka. Cumanya apabila dibebankan dengan perekodan, merekod segala bentuk pembelajaran itu, maka itu akan menambahkan masa mereka untuk pelaksanaan rekod itu dan akan mengambil masa perancangan pengajaran mereka pada kelas-kelas yang seterusnya. Jadi saya fikir semasa penggubalan PBD ini, ada perkara-perkara yang telah terlepas pandang, yang tidak diambil kira, terutama dari segi melihat beban guru dalam melaksanakan PBD. Ini bebannya, kalau kita nak membayangkan dalam satu kelas 30 orang pelajar ataupun murid, seorang guru mengajar 5 kelas, dia perlu memerhatikan setiap hari 150 pelajar untuk subjek berkenaan. Itu antara perkara yang kita dapat daripada apa yang doktor cakap. Bebanan guru itu besar apabila pentafsiran ini berlaku. Ia dah baik, cuma perlu ada
antara perkara-perkara yang perlu dipertingkatkan dan juga diperbaiki lagi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM Dr. Anwar Ahmad. Saya rasa jelas, mungkin ibu bapa yang ada anak-anak peringkat sekolah rendah dah faham dengan jelas apa itu PBD dan bagaimana bebanan dan juga tugas guru untuk merealisasikan PBD ini. Terima kasih doktor, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan itu. Sekian saja agenda awani waktu ini. Saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.